Kita ke Sarawak. Tumpuan berita dari Bumi Kenyalang hari ini ialah pembinaan sepenuhnya bangunan untuk 5 buah sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Pembinaan sepenuhnya bangunan untuk 5 buah sekolah menengah antarabangsa Yayasan Sarawak dijangka mengambil masa dari 2 hingga 5 tahun. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wiin berkata, tempoh masa tersebut adalah dengan mengambil kira proses untuk mengenal pasti dan mendapatkan tapak yang bersesuaian dan diikuti dengan kerja-kerja pembinaan. Datuk Roland menjelaskan 1 daripada 5 buah sekolah tersebut telah beroperasi tahun ini melibatkan pengambilan lebih 100 pelajar bagi kumpulan pertama. Sekolah tersebut beroperasi di premis lama Sekolah Antarabangsa Tunku Putra di Petrajaya Kuching sejak Mac lepas. 4 lokasi lain yang akan dibina sekolah serupa terletak di Batu 12, Jalan Kuching Serian, diikuti Sibu, Bintulu dan Miri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Pameran Pendidikan dan Kerjaya 2022 di Dewan Masyarakat Tapah Serian. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Roland berkata pemilihan bidang pengajian yang bersesuaian dengan keperluan pasaran kerja semasa amat penting kepada lepasan sekolah dalam memilih kursus untuk melanjutkan pelajaran ke pendidikan tinggi. Tegasnya, kursus yang tidak bertepatan dengan permintaan pasaran kerja semasa merupakan antara faktor graduan sukar mendapat pekerjaan. Sementara itu, Datuk Roland Sagah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tarat ketika ditanya mengenai pemilihan calon yang akan mewakili kawasan Parlimen Puncak Borneo pada pilihan raya umum PRU ke-15, beliau berkata ia terserah sepenuhnya kepada kebijaksanaan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng selaku pengerusi gabungan Parti Sarawak. Ketika ini, kerusi tersebut disandang oleh Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin yang telah diterima menyertai Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB awal bulan lepas. Beliau memenangi kerusi berkenaan atas tiket Parti Keadilan Rakyat pada PRU ke-14. Tarat, Mambong dan Serembu merupakan 3 kawasan Dewan Undangan Negeri yang terletak di bawah Parlimen Puncak Borneo. Datuk Roland yang merupakan naib Presiden PBB menambah, parti itu juga bersedia untuk menghadapi PRU ke-15 sekiranya diadakan pada bila-bila masa. Jelasnya, timbalan yang dipertua PBB, Datuk Amar Douglas Uga Ambas juga sudah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa untuk persediaan menghadapi pilihan raya berkenaan. Bahang pertandingan bintang kecil peringkat Zon Sarawak semakin terasa dengan persediaan 6 anak-anak cilik yang bakal berentap dan merebut kejuaraan pertandingan itu malam esok. Menyaksikan persiapan akhir pertandingan itu, wartawan Syadikin Bahrin kini bersedia dengan laporannya. Dikin, silakan. Terima kasih Vanessa di studio. Setiap peserta mempunyai kelebihan masing-masing dalam pamerkan bakat masing-masing dalam seni suara dan juga seni persembahan. Dan inilah yang cuba dipamerkan dalam pertandingan akhir, pertandingan bintang kecil Zon Sarawak pada tahun ini yang akan terungkai pada malam esok. Bagi penerbitnya, Muhammad Reza Razali, dalam pertandingan pada tahun ini, beliau menyaksikan pelbagai bakat-bakat baru yang cuba dicungkil di seluruh Sarawak. Menyentuh mengenai persiapannya pula, beliau mendedahkan untuk hari ini telah mencapai 80% bersedia untuk ke pertandingan pada malam besok. Baik, 6 peserta yang akan berentap di peringkat akhir pada malam esok termasuklah Ella Precious Arnold, Nur Aisyah Sawali, Albi Lim Zin Yu, Nur Kasih Umairah, Syarif Zakwan Suwardi dan Fazil Nuzul Marix Mahathir. Baik, saya kira sekian dulu laporan saya Syadikin Bahrin dari Auditorium P. Ramlee. Kita kembali bersama Vanessa. Baik, terima kasih Sadikin.
Saudara, selain lumba perahu dan fenomena benak, aktiviti luncur benak merupakan acara yang sangat dinantikan orang ramai setiap kali berlangsungnya Pesta Benak di Sri Aman. Walaupun tanpa kelibat peluncur luar negara, peluncur tempatan telah bersedia mempamer aksi dan kehebatan mereka meluncur benak di Sungai Batang Lupar. Kita langsung saja ke Bandar Simanggang bersama Rosita Ampong untuk mengikuti perkembangan di sana. Silakan. Baik, terima kasih Vi di studio berita RTM di Kuching. Sebenarnya baru saja sejam yang lalu telah pun berlalu fenomena air pasang ataupun kami tempatan di sini istilahkannya sebagai benak. Namun apa yang saya nak tampil tunjukkan di sini adalah salah seorang peluncur tempatan kami di Sri Aman ini tidak lain tidak bukan iaitu Encik Wahub. Biarlah beliau sendiri kongsikan bagaimana perasaannya sebenarnya meluncur benak di Sungai Batang Lupar ini. Ya, okey. Terima kasih pada pihak RTM yang memberi peluang untuk kami berbicara dalam sambutan Pesta Benak tahun ini. So hari ini cukup meriah apa yang dijangkakan, tapi mungkin besok lebih lagi. So sebagai peluncur ni banyak cabaran, bukan satu saja. Kita kena jinak benak itu bukan senang, tapi kena latihan bertahun-tahun juga untuk mendapatkan bermain bersama benak ni. Okey, jadi bukan yang itu saja, banyak benda yang di bawah sungai itu untuk tapi tak pun masa kami meluncur dia tak ada kacau kami lah. So itu yang pemahaman saya lah. Satu lagi saya nak tahulah Encik Wahub, sebenarnya kalau saya lihat di sini di tempat ini sebenarnya Sri Aman ni mempunyai ramai peluncur dan ada juga peluncur wanita. Saya anggap peluncur ni berjiwa kental lah Encik Wahub. Berapa orang sebenarnya peluncur kita di Sri Aman ni? Okey, apa yang difahamkan, apa yang telah kami tubuhkan melalui pejabat residen Sri Aman, kami ada 20 orang dalam kelab kami lah. Ya. Jadi untuk esok lusa berapa orang yang akan meluncur? Okey. Kita ada yang datang daripada Kuching, sahabat kita, and then kemungkinan esok lusanya ada 7 atau 8 orang lah macam tu. Baik, terima kasih atas perkongsian daripada Encik Wahub itu tadi mengenai aktiviti luncur benak sepanjang 3 hari program ataupun Pesta Benak yang akan berlangsung di Sri Aman. Dan untuk anda Vi, saya mungkin nak mengajak Vi datang sendiri ke Sri Aman ini cuba untuk meluncur benak di Sungai Batang Lupar. Dengan itu saya serahkan kembali kepada Vi di studio RTM di Kuching. Silakan. Ya, terima kasih Rosita. Kita ke perkembangan seterusnya. Sejumlah RM50 juta telah diluluskan kerajaan negeri melalui Sri Aman Development Agency SADA bagi pelaksanaan fasa pertama Taman Rekreasi Seduku Benak di Sri Aman. Timbalan Residen Bahagian Sri Aman Elvis Didit memberitahu kawasan seluas 75 hektar di Seduku Lingga telah dikenal pasti untuk pembangunan projek itu yang akan dilaksanakan secara berperingkat. Kita telah pun mengenal pasti satu kawasan seluas 186 ekar yang sesuai untuk dibangunkan. Namun untuk fasa pertama kita cuma memperuntukkan 50 juta untuk membangunkan 33 hektar untuk fasa pertama. Jadi kita akan jalankan projek ini secara berperingkat dan 50 juta telah pun diluluskan dan projek akan berjalan tidak lama lagi. Elvis memaklumkan projek berkenaan sebahagian usaha kerajaan untuk menjadikan benak atau fenomena ombak air pasang di Sungai Batang Lupar sebagai ikon produk pelancongan bahagian Sri Aman. Jelasnya, tarikan utama pada taman itu nanti adalah kemudahan untuk menyaksikan fenomena benak dengan ketinggian benak di kawasan tersebut boleh mencapai 6 meter. Selain itu, tambahnya pengunjung bakal disediakan kemudahan serta akses yang lebih mudah untuk melihat sendiri buaya di habitat asalnya dengan Pulau Seduku telah diwartakan sebagai santuari hidupan liar buaya. Elvis ditemui RTM pada program Selamat Pagi Malaysia bersempena Pesta Benak di Sri Aman. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vi.